Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita pergi kepada bahagian yang kedua rangkaian dalam teori graf, iaitu SP 5.1.3 mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Jadi subgraf dan pokok. Jadi terima kasih pada mana-mana yang dah subscribe. Mana-mana yang belum, bantu saya subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kita pergi kepada subgraf pada buku teks muka surat 139. Okey, dalam buku teks pengertian subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula, okey, tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, pada buku teks ada sedikit percanggahan dengan apa yang cikgu belajar dahulu. Subgraf adalah merupakan sebahagian atau keseluruhan graf, suatu graf yang dilukis semula. Bahagian tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi itu tak ada. Sebab kalau bucu dan tepi dia berubah, asalkan dia mengikut pasangan dia, tak ada masalah. Okey, jadi kita tengok sebab apa cikgu cakap macam itu. Kita tengok daripada buku yang cikgu baca ini, Combinatorics dan Graph Theory, second edition, keluaran Springer. Okey, dalam situ dia ada bagi tahu subgraf. Subgraf Jadi baca sini, graph H is a subgraph of a graph G jika H ada vertices of H adalah subset kepada vertices of G, iaitu yang asal itulah. Dan kita tengok pada part yang last sekali di sini, in figure 1.17, H1 and H2 are both subgraph of G, but H3 is not. Jadi maknanya dia bagi tahu H1 dan H2 adalah subgraph. Walaupun bentuk H1 ini tak ada sama pun dengan graf asal G. H2 pun sama, dia tak ada bentuk sama pun dengan graf asal G. Maknanya kedudukan tepi dengan bucu itu sudah berubah. Dia tetap dipanggil subgraf. Okey, kita tengok sebab apa H1 ini dipanggil subgraf. Okey, tengok di situ. Kita tengok belah kiri ini, cikgu dah highlightkan warna hijau tepi dan bucu dia warna merah. Jadi pasangan dia, pasangan bucu itu ke situ dan pergi situ dan membentuk H1. Dan H1 adalah subgraf bagi G. Okey, kita tengok H2 pula. Okey, bagi H2 cikgu buat sedikit perubahan pada warna bucu itu, sebab cikgu nak tunjuk yang mana yang bersambungan nanti. Okey, jadi tengok pasangan dia yang warna purple pergi kat situ, warna biru, warna orange, warna kuning. Okey, jadi kita tengok balik bucu warna biru dan warna orange. Dan sambungan dia warna merah. Biru dan orange sambungan merah. Jadi pada graf H2 itu adalah di situ. Sama juga purple dan kuning. Purple dan kuning sambungannya warna pink. Jadi sambungan dia pada H2 di situ. Dan H2 pun adalah subgraf bagi G. Jadi cikgu masih lagi berpendapat bahawa subgraf adalah merupakan sebahagian atau keseluruhan graf dilukis semula. Maknanya kalau
kedudukan tepi dan bucu dia berubah pun dia adalah subgraf, asalkan dia mengikut kepada graf asal itu, sambungan graf asal itu. Kalau dia tak berubah pun dia memang subgraf lah. Tapi kalau dia berubah tapi mengikut kedudukan sambungan tepi dan bucu itu, dia tetap subgraf juga. Okey, kita tengok menentukan subgraf ataupun bukan. Okey, buku teks muka surat 139 contoh 9. Tentukan subgraf ataupun bukan. Jadi kita ada graf sini. Tengok ada 3 subgraf ini. Adakah dia subgraf? Okey, yang pertama, ya, dia adalah subgraf. Okey, yang kedua, ya, itu pun adalah subgraf. Dan yang ketiga, tengok di situ, ada tepi yang warna oranye itu bersambung dengan bucu yang satu lagi. Maknanya di situ dia bukan subgraf. Dia bukan subgraf. Mana ada tepi yang berwarna oranye itu pada graf asal. Jadi dia bukan subgraf. Okey, seterusnya kita nak melukis subgraf. Okey, lukis 5 subgraf bagi graf di bawah. Kita ada satu graf. Mudah. Jadi subgraf boleh dilukis dengan menyingkirkan bucu atau tepi bagi suatu graf. Kita boleh lukis subgraf sama ada kita nak singkirkan bucu ataupun kita nak singkirkan tepi. Jadi kita tengok sini. Okay, lukis 4. Okey, menyingkirkan tepi. Kita tengok graf yang pertama. Saya singkirkan tepi AB di sini. Jadi ini kita panggil subgraf bagi graf di sebelah kiri ini. Okey, yang ini saya singkirkan tepi AE. Yang ini saya singkirkan tepi AE. Jadi itu pun adalah subgraf. Yang ini saya singkirkan AC. Ini pun adalah subgraf. Okey. Bagi graf yang keempat, saya singkirkan CD dan AE, 2 tepi. Nak singkirkan banyak mana tepi pun boleh, tak ada masalah. Yang ini bagi kes saya, yang ini saya singkirkan 2 tepi. Dan banyak lagi variasi subgraf yang boleh kita buat berdasarkan graf di sebelah kiri ini. Okey, itu menyingkirkan tepi. Okey. Seterusnya, kita tengok macam mana kita nak lukis subgraf dengan menyingkirkan bucu. Jadi, graf belah kiri ini standby untuk disingkirkan bucu. Okey. Yang pertama, saya singkirkan bucu A. Saya singkirkan bucu A. Apabila saya singkirkan bucu A, semua tepi yang berkaitan dengan bucu A akan disingkirkan sekali. Maknanya bucu A kita buang, tepi dia yang related kepada bucu A kita akan buang juga, kita singkirkan juga. Okay, yang ini saya singkirkan B. Nampak? Semua tepi dia yang related kepada bucu B saya buang. Okey, seterusnya yang ini saya singkirkan 2 bucu, C dan E. C dan E. Jadi semua tepi yang related dengan C dan E saya kena buang. Jadi tinggal macam itu saja. 2 bucu saya singkirkan. Okey, yang ini saya singkirkan 3 bucu. Saya singkirkan 3 bucu, C, D dan E. Jadi apa yang tinggal hanyalah ini saja. Ini pun adalah
subgraf, walaupun dia satu pasangan AB sahaja. Dan banyak lagi variasi-variasi yang lain bagi subgraf ini. Okay. Seterusnya kita pergi kepada SP 5.1.3 lagi. Buku teks muka surat 139. Apakah pokok? Pokok adalah pokok lah. Ada satu lagu, pokok, daripada Meet Uncle Hussein dan Hazama. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Cukup lah. Nanti kan tak dapat Hazama cari makan nanti. Okey. Seterusnya kita tengok apa pengertian pokok pada graf teori ini. Pokok adalah subgraf, sebahagian daripada graf bagi suatu graf dengan kesemua bucu bersambung dengan satu laluan sahaja tanpa ada kitaran. Tanpa ada kitaran. Dia satu laluan saja tanpa ada kitaran. Okey, ini kegunaan pokok dalam kehidupan seharian kita. Kalau programmer, dia buat logic of a program. Maksudnya kalau jika W besar pada X, jadi dia akan pergi ke bahagian seterusnya. Kalau tak, dia pergi pada bahagian yang lain. Dan seterusnya. Dan juga kita boleh guna pada kimia. Dia cakap situ, a few saturated hydrocarbon. Rangkaian kimia ini. Hydrocarbon. Okey, kita tengok sebab apa kita panggil pokok. Kita tengok yang sini, logic of a program. Kalau pokok, dahan dia tak akan bersambung. Pokok dahan dia tak akan bersambung. Sebab itu dia tak ada kitaran. Ranting-ranting dia pun sama. Katakan bucu di situ, bucu dan tepi macam itu, macam ini, bucu dan tepi macam itu. Bentuk dia tu ada dahan yang kecil, ada ranting-ranting dan sebagainya. Okey, dia takkan bersambung. Kalau bersambung ini, dia telah membentuk kitaran. Dan sebab apa dia panggil pokok? Dan memang bentuk itu sifat dia macam pokok. Sifat dia macam pokok. Jadi kalau nak tu lagi, kita lukis pokok. Macam pokok tu kan. Jadi sebab itu kita panggil pokok. Okey, pokok. Suatu pokok yang mempunyai bucu N akan mempunyai bilangan tepi N tolak 1. Satu pokok, bucu dia ada N, suatu nilai lah, akan mempunyai bilangan tepi kurang 1 daripada bilangan bucu. Contohnya, yang sini, Itana ini. Bilangan bucu dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bilangan tepi dia adalah 7. 8 tolak 1. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dia punya bilangan tepi. Okay, sama juga propana. Bilangan bucu dia 11. Bilangan tepi dia 10. Pentana. Bilangan bucu dia 17. Bilangan tepi dia 16. Maksudnya, bilangan tepi kurang 1 daripada bilangan bucu bagi pokok. Okay, seterusnya kita nak tentukan sama ada graf yang diberi adalah pokok ataupun bukan. Ini pada buku teks muka surat 140. Contoh 10. Tengok sini. Graf yang pertama, bukan pokok. Confirm sebab dia ada kitaran. Sini kita panggil kitaran. Dia bersambung di situ. Satu lagi nak menguatkan hujah kita. Kita kira bilangan bucu ada 5. Bilangan tepi pun ada 5. Sepatutnya pokok mesti bilangan tepi dia 4 kurang 1. Okey, yang ini adalah pokok dan tiada kitaran. Okey, walaupun kita nampak ini sebagai kitaran, sebenarnya bukan kitaran ya. Ini adalah
bersilang saja. Itu bukan kitaran. Dia hanya persilangan tepi. Di situ kita tak panggil dia kitaran. Dan nak menguatkan lagi, bilangan bucu dia 5, bilangan tepi dia 4. Dan dia tak ada kitaran. Dan dia merupakan pokok. Ini pun sama, adalah pokok. Confirm, tak ada kitaran. Bilangan bucu 6, bilangan tepi 5. Yang ini nampak macam pokok tetapi bukan pokok. Paling senang kita kira bilangan bucu 7, bilangan tepi 5. Bucu 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepi 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia tidak bersambung. Jadi dia bukan pokok. Okey, graf yang ini bukan pokok. Walaupun bilangan bucu dia 6, bilangan tepi dia 5, tapi dia ada kitaran dan dia ada satu lagi bucu. Bucu yang ini dia tak bersambung dengan mana-mana. Bucu yang lain kita panggil bucu tersisih. Bucu yang tak bersambung dengan bucu yang lain, dengan tepi, kita panggil dia bucu tersisih. Tersisih lah ni. Tak ada orang nak kawan dengan dia. Okey, seterusnya macam mana kita nak melukis pokok diberi bilangan bucu atau bilangan tepi. Okey, dia pada buku teks muka 140 lagi, contoh 11. Okey, lukis pokok dengan maklumat yang diberikan. NV sama dengan 7. Jadi penyelesaian dia senang. Kalau NV adalah 7, tepi dia mesti 6. Tepi dia mesti 6. Jadi, sama seperti sebelum ini, kita lukis dulu bucu. Ada 7. Dan buatlah sambungan. Asalkan tak ada kitaran 6 saja. Dan tak ada bucu yang tersisih. Itu variasi 1. Mana-mana variasi pun boleh. Yang tengah ini pun adalah pokok. Yang sini pun adalah pokok. Pelbagai variasi boleh dilukis. Okey, seterusnya. Dia sekarang soalan seterusnya lukis pokok dengan maklumat diberikan. Dia bagi bilangan tepi. Kalau dia bagi bilangan tepi, maksudnya bilangan bucu dia mesti lebih 1 lah pada tepi. Bilangan tepi 5, maka bilangan bucu mesti 6. Seperti biasa, buat 6 bucu dan buat tepi. Ada 5. 2, 3, 4, 5. Sama juga, variasi-variasi mana pun boleh kita buat. Asalkan ikut syarat dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks muka surat 141, contoh 12. Melukis pokok berdasarkan graf yang diberikan. Jadi, lukis pokok berdasarkan graf di atas. Graf ini bukan pokok sebab dia ada kitaran. Jadi, cara nak lukis pokok, kita tengok situ. Kita kira bilangan V dia 6, bilangan E dia pun 6. Maknanya, kita mesti keluarkan satu tepi yang membentuk kitaran. Satu tepi yang membentuk kitaran. Tepi yang membentuk kitaran adalah tepi yang warna hitam ini. Maksudnya, dari bucu ini, dia pergi bucu sini, bucu sini, sini, dia pergi bucu sini. Dia nampak kitaran di situ. Jadi kita keluarkan salah satu tepi yang membentuk kitaran. Maksudnya di sini dia ada 4 tepi ini. Jadi kita ada 4 variasi. Kita tengok variasi pertama. Kita boleh keluarkan di situ. Akan membentuk pokok. Keluarkan tepi yang itu. Boleh bentuk pokok. Keluarkan lagi yang belah atas. Pun adalah pokok. Dan yang bawah pun adalah pokok. Pelbagai variasi kita boleh bentuk berdasarkan graf ini. Dengan syarat kita keluarkan yang membentuk kitaran saja. Kita tak boleh keluarkan tepi sini.
Tak boleh keluarkan tepi sini. Kalau kita keluarkan tepi sini, dia dah jadi bucu tersisih. Dah jadi bucu tersisih. Okey. Seterusnya, kita pergi pada contoh 13. Buku teks muka surat 141. Melukis pokok dengan pemberat minimum. Lukis pokok dengan pemberat minimum berdasarkan graf di atas. Okey, di sini adalah graf berpemberat. Maknanya kita nak lukis yang mempunyai pemberat minimum, pemberat paling minimum. Okey, penyelesaian dia macam biasa. Bilangan V adalah 9, bilangan I adalah 11. Jadi, kalau nak lukis pokok, I dia mesti 8. Mesti 8. Jadi kita mesti keluarkan 3 tepi yang mempunyai pemberat paling tinggi yang membentuk kitaran. Kita kena keluarkan 3 tepi pemberat paling tinggi membentuk kitaran. Maknanya kita tak boleh yang ini. NP ni kita tak boleh buang sebab dia bukan kitaran. Okey. Cara dia, kita kena pilih, sebab ini ada banyak kitaran. Kita pilih kitaran yang paling besar dahulu. Kita pilih kitaran yang paling besar dahulu. Contohnya yang ini. Yang warna hijau ini membentuk kitaran yang paling besar. Jadi kita tengok kitaran hijau ini dan kita hendak yang minimum, jadi kita kena buang yang paling besar. Jadi yang paling besar ini adalah 140. Jadi kita buang tepi itu. Apabila kita buang tepi itu, tinggal macam ini. Okey, kita tengok, kita kena buang 3 tepi, kita baru buang 1, ada 2 lagi. Jadi kita tengok di sini, kita ada 2 lagi kitaran. Yang sini dan yang warna biru. Kitaran ini tak berkait, kita boleh buat sekaligus. Kitaran ini tak berkait, kita boleh buat sekaligus. Jadi kita tengok kitaran yang warna oranye ini yang paling besar adalah 120. Kitaran yang warna biru adalah 105. Jadi kita boleh buang yang itu. Kita boleh buang yang itu. Jadi bentuklah satu pokok yang mempunyai pemberat minimum. Dan jumlah pemberat dia adalah 560. Jumlah pemberat adalah 560. Kita tambahlah 90 tambah 50 tambah 65 tambah 110 tambah 95 tambah 45 tambah 70 dan tambah 35. Jumlahnya adalah 560. Jadi sekian dahulu untuk kali ini 5.1.3 berkenaan dengan subgraf dan juga pokok. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, share dan like video ini jika bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.